Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua rakyat Malaysia lah. Kali ni saya nak ulas satu isu yang serius. Isu berkenaan Utaya Shankar yang dia telah menulis berkaitan satu posting menghina Nabi Muhammad lah, berkenaan isu perkahwinan. Kita sebagai umat Islam, lebih-lebih lagi di waktu umat Islam sedang menunaikan ibadat puasa, bila kita dengar isu ni, kita rasa marah, kecewa, sebab masih ada lagi warga negara Malaysia yang tak reti nak menghormati, tak reti nak sensitif. Nasihat saya kepada individu berkenaan dan kepada semua orang Malaysia, kita kena berfikir panjang. Apa sahaja bentuk tulisan kita, kata-kata kita, tindakan kita, sebelum kita lakukan, kita kena fikir apa kesannya kepada orang lain. Kena faham, Nabi Muhammad ni pada umat Islam sangat besar. Jadi kalau ada pihak yang berani memperlekehkan, mempersendakan, mempermainkan, bererti mereka mencabar umat Islam. Cukup-cukuplah. Di Malaysia ni kita beruntung, sebab umat Islam di Malaysia ni berfikiran sederhana. Kebanyakannya umat Islam ni di Malaysia ni kebanyakan berfikiran sederhana, berpendidikan tinggi. Sebab tu umat Islam di Malaysia selalu bertenang, berfikiran terbuka. Tapi kita tengok saban kali orang non-Muslim mempersendakan agama Islam. Jadi sukalah saya memperingat, suka saya ulas, supaya benda ni tidak berpanjangan, supaya benda ni tidak ada lagi yang orang non-Muslim yang berani mencampuri, menghina atau apa-apa bentuk yang boleh mengguris perasaan orang Islam. Suka kita ingatkan kepada kerajaan supaya tegas dalam isu ini. Sebab sudah termaktub dalam Perlembagaan Agama Islam adalah agama rasmi Malaysia. Jadi kerajaan kena jaga. Sebab bila agama Islam dijaga, alhamdulillah lah, kita umat Islam, kita agama Islam tak pernah menindas, tak pernah diajar untuk menindas, mempersendakan agama lain, bangsa lain. Itu adalah satu kelebihan yang orang bukan Islam kena berterima kasih. Dengan ajaran Islam lah mereka selamat. Kena berterima kasih, dengan ajaran Islam lah orang Islam tidak menghina agama lain. Jadi reti berterima kasih. Kebaikan orang Islam ni jangan dipersendakan, jangan dipermainkan. Dan pihak-pihak yang berkenaan, Jabatan Agama Islam, pihak yang berautoriti, Polis Diraja Malaysia, JAKIM, kena berbincang, kena buat Menteri Agama, kena ada satu akta yang tegas supaya benda ini tidak berulang. Sebab benda yang sama saja
Buat minta maaf, buat minta maaf, buat minta maaf. Itu saja kerjanya. Sampai bila umat Islam nak bersabar? Kita duduk di Malaysia ni, umat Islam di Malaysia ni, kita alhamdulillah berfikiran sederhana. Mudah memaafkan, mudah menerima. Kita tidak menzalimi. Itu dan satu lagi sikap orang Melayu. Memang kita agama apa orang Melayu dah diajar, dah dibentuk, dah dididik untuk kita menghormati bangsa lain dan agama lain. Tapi kita kecewalah. Sebab saban waktu ada je orang non-Muslim yang berani komen, yang berani buat hantaran post, tindakan yang berbentuk provokasi. Apa tujuan anda? Kita nak tanya, apa tujuan anda? Adakah anda mencabar umat Islam? Atau anda tak ada ilmu tentang Islam? Jawab soalan tu. Jangan kerana umat Islam di Malaysia ni kita berfikiran sederhana, anda sesuka hati mempermainkan, mempersendakan. Jangan. Terima kebaikan, kesederhanaan umat Islam tu. Terima dan kita jadikan satu contoh. Kita nak keharmonian. Kita nak kebebasan beragama. Orang Islam tak ganggu orang non-Muslim. Dan orang non-Muslim pun jangan mencampuri agama kami. Jangan membuat posting ke post yang mengguris perasaan kami. Orang bukan Islam patut berterima kasih. Macam saya cakap tadi. Sebab orang Islam di Malaysia ni bersikap sederhana. Anda buat salah, anda minta maaf, selesai. Mudah. Tapi itu tak bermakna orang Islam dekat Malaysia ni mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Suatu hari nanti, kalau benda ni berterusan, mungkin ada umat Islam yang hilang sabar. Itu yang kita tak mahu, walaupun kita sebenarnya diajar. Agama Islam mendidik umatnya. Tapi jangan cabar kami. Ingat, jangan cabar kami. Kita umat Islam suka kan kedamaian. Kita umat Islam diajar untuk tidak menzalimi, menghina orang lain, terutamanya non-Muslim. Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Cuma kita agak kecewa lah terhadap individu yang bernama Utaya Shankar ni. Kecewa lah. Kan? Sesuka hati menulis. Kalau anda tak tahu tentang Islam dan anda pun tak nak ambil tahu pasal Islam, tak ada masalah sebab anda bukan orang Islam. Tapi tolong hormati. Tolong jangan buat posting yang akan mengguris perasaan umat Islam. Kesimpulannya yang saya boleh rumuskan dengan apa yang berlaku ni, sebab dekat Malaysia ni alhamdulillah kita umat Islam ni sederhana. Sebab tu kadang-kadang orang non-Muslim mudah memprovok kita. Kan? Buat salah, minta maaf. Mudah. Tapi tak apalah, kita orang Islam memang sudah diajar macam tu. Tapi kena ingat, dalam ajaran kami, jika anda menghina agama kami, menghina Nabi Muhammad, itu satu perbuatan yang sangat besar, sangat biadab, yang sepatutnya kita tidak boleh terima, yang kita tidak boleh maafkan pun. Kecuali anda minta maaf tu memang betul-betul. Anda rasa tindakan anda tu memang rasa bersalah. Anda tidak akan ulangi. Jadikan pengejaran terhadap pihak lain. Bukannya anda minta maaf supaya anda melepas diri. Sudah banyak kali dah. Buat salah, minta maaf. Buat salah, minta maaf. Apa tujuan anda? Kita nak tanya, apa tujuan anda? Anda mencabar? Anda menganggap
Kesederhanaan umat Islam di Malaysia ni begitu mudah dipermainkan. Anda silap. Orang Islam ni dilatih, diajar. Bangsa Melayu juga dididik dengan adab. Tapi kena ingat sejarah. Kena tahu macam mana orang Melayu dan orang Islam. Kami memang dididik dengan penuh kebaikan, kelembutan. Tetapi pepatah Melayu banyak menyebut. Tak payahlah sebut apa yang nak disebut kan. Orang Melayu ni cukup pantang kalau dia punya agama, dia punya bangsa dihina. Cukup pantang. Jadi janganlah ada lagi pihak yang cuba mengganggu gugat keharmonian, menghina agama Islam. Jangan. Kita kena berterima kasih kat Malaysia ni, alhamdulillah. Agama lain, bangsa lain bebas. Anda nak sambut perayaan anda, bebas. Anda nak melaksanakan ibadah cara agama anda, bebas. Anda nak berpakaian keagamaan anda, bebas. Ingat, cuti pun tak ada masalah, kita sama-sama. Cuma kita tak boleh lah kita kata bila perayaan tu kita ikut cara perayaan tu, tapi kita pun raikan. Buktinya tak ada masalah. Kita orang Islam pergi je kalau ada kawan. Semua kita majmuk, kita ada kawan, kita ada rakan sekerja, kita ada jiran yang bukan satu agama kita. Jadi kena saling menghormati. Tolong jangan diulangi. Sebab fikir apa yang berlaku di negara lain. Perpecahan, peperangan, pembunuhan, huru-hara. Kita tengok apa yang berlaku di negara India, kita tengok macam mana. Bila ada parti, ada individu yang bersikap melampau, orang lain tak boleh nak berhijab. Begitu juga berlaku di setengah negara, kan, penindasan terhadap umat Islam. Tapi di Malaysia tidak. Dan kebanyakannya bila negara Islam, kita tidak sekali akan menindas agama lain. Kita kena belajar sesuatu, menghormati agama Islam. Sebab kita orang Islam pun tidak ada kita nak mempersendakan. Dan nasihat saya kepada semualah, tak kira lah, ni nasihat saya secara umum, supaya kita tak nak kejadian ini berlaku lagi, berulang lagi. Kepada semua individu di Malaysia, tolong berhentikanlah daripada nak bersikap seperti ini. Tak kira lah, kalau ada orang Islam pun kita suka nasihat, jangan kita menghina agama lain. Begitu juga kepada orang non-Muslim, menghina. Tolonglah, sebab kejadian berulang. Minta maaf, settle. Minta maaf, settle. Wah, begitu mudah. Selepas anda buat tindakan biadab, minta maaf lepas. Oh, begitu mudah. Sebab tu kadang-kadang beginilah, dia akan jadi pusingan. Terus berlaku lagi. Sebab tidak ada tindakan tegas. Jadi orang pun tak takut, sesuka hati saja membuat tindakan. Lepas tu minta maaf sebelum buat, tak fikirkan dulu. Jika anda tak tahu tentang Islam, jika anda tidak berminat tentang Islam, tak perlu komen. Anda dengan agama anda, teruskan, tak ada siapa ganggu. Tolong, kita nak kekalkan keharmonian dan kita nak sama-sama hidup di Malaysia ni, tak kira lah agama apa. Kita nak sama-sama hidup secara harmoni. Masing-masing
lakukan ibadah ikut agama masing-masing, ikut pegangan. Kita nak keharmonian, kita nak jaga apa yang sedang kita jalani kat Malaysia ni. Alhamdulillah kita kat Malaysia ni aman, sama-sama. Kalau petang-petang tu pergi bazar Ramadan pun kita boleh tengok lah, tak kira lah kan. Tadi kita serius, sebab kita mesti serius, kita mesti tegas. Ini tak apa, kita dah santai lah, kita dah tenang balik kan. Kita tengok, takkanlah kita nak apa yang kita kecapi sekarang ni berubah hanya kerana segelintir individu. Saya tak kata semua, tapi pihak yang berkenaan saja. Dan pihak yang juga sebagai satu ingatan supaya kadang-kadang masyarakat atau individu mereka lupa. Kadang-kadang mereka dah tak ada kawalan. Supaya mereka sedar, hargai apa yang kita ada sekarang. Sama-sama kita boleh bekerja dalam satu jabatan ke private ke government ke, kita sama-sama. Tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, kita boleh sama-sama. Pergi makan sama-sama, boleh makan sama-sama. Tak ada masalah. Kan? Anak-anak kita pun ada yang bersekolah sama. Tak ada tak ada masalah. Kita duduk dengan jiran kita pun kadang, tak ada masalah. Kan? Kita bersukan, kita menyokong mana-mana tim. Time kita pergi stadium ke, tak ada masalah apa bangsa pun. Kita kat mana-mana pun boleh bertegur siapa. Sebab kita dah dididik, kan? Dan kita nak keharmonian tu kekal. Sebab bila keamanan, keharmonian, semuanya ekonomi kita pun bagus, sama-sama kita boleh cari rezeki. Dan tak ada faedah dan rugi kalau berlaku benda-benda yang sebaliknya. Kerana satu individu yang macam ni membuatkan orang lain marah. Lepas tu nanti ada orang siram api, siram minyak, besar. Jadi macam kat negara lain. Apa yang kita dapat? Ekonomi pun jatuh, keselamatan pun dah tak ada. Untuk apa? Jadi kita kena fikirkan. Kita kena fikirkan sebelum apa-apa tindakan. Kena fikirkan supaya benda ini jangan berulang. Dan teguran ini juga kepada semua, tak kira lah apa sahaja bangsa, apa sahaja agama. Jangan kita ada lagi isu yang seperti ini. Cukuplah, sebab kita dah terlalu banyak dengar. Kan? Kita tak nak benda ni jadi satu budaya. Kita tak nak benda ni jadi satu benda yang biasa. Kita tak nak apa yang berlaku di negara lain berlaku kat negara kita. Kita hidup dalam keadaan yang harmoni. Okey, rasanya cukup sampai sini sajalah. Kita nak ulas pun sebenarnya, kan, benda ni panjang. Benda ni kadang-kadang dia membuatkan kita rasa kecewa, marah. Tapi apa pun, suka kita ingatkan kita kena berterima kasih dan hargailah apa yang ada sekarang. Kita kekalkan. Itu yang penting. Kita kekalkan hubungan antara kaum, antara agama. Kita raikan, time raya ke sama-sama, tak ada masalah. Nak pergi masjid, tak ada masalah. Kalau macam orang Kristian, orang Buddha, dia nak buat time perayaan dia Batu Cave tu, tak ada siapa kacau. Malah kita orang Islam pun faham. Itu tempat mereka, kan? Kita kalau kita ada pelancong kita nak pergi pun kita faham. Tak perlu kita buat benda-benda yang menyakitkan hati orang lain, menyakitkan hati penganut agama lain. Tak ada apa-apa keuntungan pun. Dia hanya mendatangkan impak yang buruk. Bila orang lain baca, akan mencetuskan kemarahan. Kena faham Nabi Muhammad. Mereka sentuh Nabi Muhammad, berarti mereka mencabar umat Islam. Kan? Kena faham batas, kena faham dia punya apa yang tak boleh komen, apa yang boleh komen. Kena faham. Panjang kali ni kita ni, kan. Okeylah, walau apa pun sebenarnya niat saya ulas isu ni hanya untuk menyedarkan
Bukanlah kita mau bergaduh atau memprovokasi. Bukan. Kita sukakan kedamaian. Saya minta maaf kepada umat Islam, dan juga kepada orang bukan Islam kalau ada kata-kata saya ni yang mengguris. Tapi sebenarnya saya tujukan apa yang kata-kata saya ni lebih kepada individu tersebut dan kepada orang yang berperangai seperti itu. Kepada orang non-Muslim yang tak ada masalah, yang baik, yang menghormati kita, kita ucapkan terima kasih, dan kita nak kekalkan keamanan. Dan saya juga minta maaf kepada mana-mana pihak lah yang saya sebut dalam posting ni. Kalau ada terkasar bahasa, saya minta maaf. Tujuan kita supaya kekalkan keamanan, kekalkan keharmonian, kekalkan kebebasan beragama. Itu yang kita nak. Kita bukanlah suka nak mengecam mana-mana pihak. Cuma bukanlah kita suka nak mengganggu gugat keharmonian. Cuma macam saya cakap, kita tegaskan apa yang tak boleh jangan diulang. Itu kita kena tegas. Benda yang tak boleh jangan diulang, jangan dibuat. Jangan mencabar. Jangan melampau. Tak ada keuntungan pun. Apa yang berlaku kan? Tak ada keuntungan, dia hanya mendatangkan kemarahan. Kan? Membuatkan tindakan daripada pihak umat Islam, kena faham, jangan uji kesabaran umat Islam. Lagi-lagi kena hormati umat Islam tengah berpuasa. Janganlah buat satu posting yang sebegitu. Kan? Bila melibatkan Nabi Muhammad, itu satu isu yang sangat melampau. Isu yang sepatutnya kena ada tindakan keras dan tegas. Sebab mereka menghina Nabi Muhammad. Tapi sebab dekat kita di Malaysia ni penuh kesederhanaan, kita betul-betul mengamalkan agama Islam. Kita tak nak tindakan kita tu terburu-buru, ikutkan kata hati. Tapi kena ingatlah tindakan anda tu melampau. Di akhir kata, saya minta maaf. Salam sejahtera kepada semua warga Malaysia, kepada umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah, kita dah hampir separuh perjalanan. Nanti di hujungnya sama-sama kita raikan kejayaan kita. Kepada umat bukan Islam juga, kita boleh sama-sama meraikan. Dan harap perkara ni tidak berulang lagi lah. Kita duduk kat Malaysia ni sebenarnya memerlukan satu sama lain. Sebab jiran kita pun rakan sekerja. Kita pergi mana-mana pun kita akan jumpa. Jadi tak ada perlu untuk kita kan saling bermusuhan. Kita tak perlu. Mungkin benda ni melibatkan satu dua individu kan. Tapi benda ni boleh jadi besar sebab dia menghina agama. Menghina agama berarti mereka menghina semua orang Islam. Kalau dikatalah dia nak menghina satu si Polan, itu lantak dia lah kan, di antara satu individu dengan individu. Walaupun kita tidak galakkan, walaupun benda tu salah kan. Kita tak maulah benda tu budaya kat Malaysia ni main tulis. Sebab kita tengok kalau dekat FB tu macam-macam benda yang tak perlulah kita nak ulaskan. Cukuplah sampai sini saya punya ulasan. Kalau rasa komen saya ni memberi manfaat, boleh komen kat bawah, boleh share. Boleh juga nak saya komen isu apa pula. Jangan lupa tekan butang loceng. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua warga Malaysia. Macam biasa, hidup simple living, high thinking. Itu penting. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera.